Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini terkait dengan kes rasuah. Skandal rasuah membabitkan berpuluh-puluh ataupun beberapa ahli Dewan Undangan Negeri di Sabah. Azam Baki kata beliau akan arah panggil semua untuk siasatan lanjut skandal rasuah Sabah. Menjadi persoalan sekarang ialah berapa ramaikah ahli Dewan Undangan Negeri ataupun berapa ramaikah ahli-ahli politik yang akan terlibat sama di dalam siasatan lanjut skandal rasuah Sabah ini, dan berapa ramaikah yang akan masuk penjara. SPRM akan mengarahkan semua termasuk pemimpin Sabah yang didakwa terlibat dalam skandal rasuah berhubung lesen cari gali mineral di negeri itu untuk menghadiri satu lagi pusingan soal siasat. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tekan butang subscribe, dan bagi mereka yang ada masalah gout, kencing manis dan tinggi darah, tekan butang produk bagi mendapatkan produk yang sangat berguna, mujarab. Ramai sudah yang beli dan ramai yang memberikan testimoni yang baik. Sebelum kita teruskan, terima kasih kerana menyokong channel ini. Menurut Azam Baki, ini selepas pemberi maklumat yang dikenal pasti sebagai Albert mendedahkan video dan mesej WhatsApp adun berkenan berjumpa dengan SPRM dan membekalkan penyiasat dengan dakwaan bukti serta kenyataannya. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, dia telah mengarahkan anggota penyiasat agensi itu untuk memanggil semua yang terlibat bagi memudahkan siasatan lanjut. Saya tak ada butirannya, tapi saya dah arah. Semua kena panggil untuk dirakam semula keterangan dan semua diminta beri kerjasama mereka, kata Azam Baki. Saya dah arah panggil semua, pemberi maklumat semua. Kita panggil untuk jalan siasatan selanjutnya, kata Azam Baki lagi. Malaysia Kini awal hari ini menghubungi Azam Baki untuk mengemaskini beberapa kes berprofil tinggi yang sedang disiasat oleh SPRM. Ditanya jika Suruhanjaya itu menjangkakan untuk membuat sebarang tangkapan dalam masa dekat, katanya tiada rancangan seumpama itu ketika ini. Kata Azam Baki lagi, buat masa ini, biar kami jalankan siasatan dulu. Tengok kes ini esok. Selesai kita akan kemuka pada DPP Timbalan Pendakwa Raya untuk keputusan, kata Azam Baki lagi. Pemberi maklumat berusia 36 tahun itu merupakan seorang ahli perniagaan, mendakwa bahawa dia telah merasuah beberapa adun Sabah sebagai habuan untuk mendapatkan lesen cari gali mineral. Sejak November lalu, dia telah mendedahkan 9 video dan sekumpulan mesej WhatsApp yang didakwanya sebagai bukti perbuatan itu. Saudara-saudara sekalian, 4 komen daripada netizen menyatakan peraturan undang-undang dan demokrasi di Malaysia jika rakyat menyertai debat. Rakyat yang tidur di antara pilihan raya bukanlah mengenai peraturan dan undang-undang demokrasi, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, beberapa komen lagi yang menyatakan bahawa kerajaan sekarang sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sangat besar ini. Kerajaan yang ada sekarang bukan kerajaan yang tidur. Rakyat pun bukan tidur dan SPRM pun bukan tidur. Semoga yang terlibat akan didedahkan dan akan diambil tindakan sewajarnya mengikut jalur undang-undang dan bukti yang ada. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita ucapkan sabas tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia dan seluruh negara ini. Isu tapak kuil di Kuala Lumpur kini selesai dan kita ucapkan sabas tahniah kepada kerajaan dan juga semua yang terlibat yang telah bersama-sama bersatu padu menyelesaikan masalah itu.
Dan yang lebih menarik lagi, kita rakyat Malaysia sangat menyanjung perpaduan dan juga kesatu paduan dalam segala perkara. Namun demikian, tidak dapat menyenangkan 100% hati semua orang. Ada saja yang tak suka. Walaupun tindakan penyelesaian telah dibuat dengan cukup sempurna oleh Kerajaan Perpaduan, khususnya pihak-pihak berkuasa yang ada di Kuala Lumpur dan Anwar Ibrahim sendiri turun padang membantu menyelesaikan hal itu, adalah beberapa orang ini yang pura-pura kononnya mahu menjadi hero pula. Walaupun Anwar Ibrahim sudah memberitahu, jangan cuba menjadi hero, jangan cuba nak berlagak seperti hero dalam isu berkaitan dengan 3R. Tapi ada sajalah yang menjadi hero. Kali ini kita petik daripada Harapan Daily. Untuk manusia bernama Firdaus Wong Wei Hung, ditulis oleh Muhammad Haris Abdul Ghani. Majlis Pecah Tanah Pembinaan Masjid Madani telah pun selesai. Semalam, kita rakyat Malaysia cukup bangga dengan pencapaian Kerajaan Madani pimpinan Anwar Ibrahim kerana kini masuk dalam sejarah, pecah tanah pembinaan Masjid Madani selesai dan pembinaan akan bermula. Kini isu-isu yang timbul pun dah hampir selesai. Kuil setuju pindah dan pembinaan masjid akan berjalan. Tapi masalah tak puas hati kau terus terjadi. Kau persoalkan kenapa Menteri Wilayah nasihatkan Jekyll supaya tak ambil tindakan undang-undang pada kuil. Ini pandangan aku, kata penulis di Harapan Daily ini. Sebagai seorang rakyat Malaysia yang cintakan keamanan, Jekyll bawa naik kot bila paling cepat akan selesai. Kalaulah Jekyll ini meneruskan tindakan bawa isu ini ke mahkamah dan tidak mendengar nasihat daripada Menteri Wilayah, apa akan jadi? Persoalannya, bila paling cepat akan selesai kes ini jika dibawa ke mahkamah? Jawapannya mudah. 5 tahun paling cepat. Itu jawapannya. Akan pergi ke mahkamah terpaling tinggi. Di Malaysia kita tahu prosesnya. Daripada rendah sampailah yang paling tinggi akan mengambil masa bertahun-tahun. Itu daripada yang paling rendah ke paling tinggi. Dengan adanya lagi rayuan, bantahan dan lain-lain. Tukar peguam lah, tukar hakim lah, tukar mahkamah lah dan sebagainya. Bayangkan, adakah itu akan cepat? Tidak. Jawapannya mungkin akan ambil masa 6 hingga 7 tahun. Persoalannya, 6 hingga 7 tahun ini masjid dapat dibinakah atau tidak? Jawapannya tidak. Kuil akan dapat berpindah? Pun tidak juga. Katalah Jekyll menang. Mahkamah suruh kuil dirobohkan atau dipindahkan. Berapa lama boleh selesai? Kau boleh bagi jaminan boleh selesai dengan segera. Mungkin 1 hingga 2 tahun lagi masjid dapat dibina masa ini? Jawapannya tidak, kata penulis. Itu kalau menang. Kalau kalah, macam-macam boleh jadi dalam keputusan mahkamah. Kalau Jekyll kalah, apa akan jadi? Masjid boleh dibina? Jawapannya pun tidak. Jekyll menang dan pada masa sama mungkin mahkamah buat keputusan untuk bagi pampasan pada kuil. Apa jadi? Sama macam senario sekarang. Kalau Jekyll menang di mahkamah dan perobohan atau perpindahan kuil tak jadi dengan aman. Nak cakap kat kau, 10 tahun isu ini tak selesai. Jekyll bawa bincang 10 tahun. Mana kau masa 10 tahun lepas? Apa kau perjuangkan 10 tahun lepas untuk masjid ini terbina? Soal penulis kepada Firdaus Wong. Nak suruh berlawan di mahkamah, dalam dok bertahun berlawan di mahkamah. Masjid Madani dah boleh siap sepenuhnya. Duit kos turun naik mahkamah mungkin Jekyll boleh cover berpuluh ekon dalam masjid baru tersebut. Saudara-saudara sekalian, kita ucapkan tahniah dan syabas kepada kerajaan, bahkan kepada seluruh rakyat Malaysia yang telah mendoakan proses
isu berkait dengan kuil dan pembinaan Masjid Madani di Kuala Lumpur. Semuanya berjalan dengan lancar, semuanya berjalan dengan begitu baik dan sempurna. Semua orang mendapat yang terbaik. Dan kita ingin ucapkan syabas kepada kepimpinan di Kuala Lumpur dan khususnya pemimpin negara sekarang kerana berjaya menyelesaikannya tanpa ada sebarang kejadian yang tidak diingini. Bagi manusia yang bernama Firdaus Wei Hung itulah yang ditulis oleh Muhammad Haris Abdul Ghani. Cukup mudah difahami dan cukup mudah untuk dihadam. Semoga kita semua rakyat Malaysia mengamalkan toleransi yang sebaik-baiknya. Selamat menyambut bulan Syawal yang akan menjelma tidak lama lagi. Selamat menyambut Hari Raya. Kita jumpa lagi. Bye-bye.